Okey. Tajuk kita pada malam ni saya letak apa kita kata di bawah lindungan Kaabah. Kan? Di bawah lindungan Kaabah ni adalah sebuah novel yang ditulis oleh Profesor Hamka. Betul? Dan Profesor Hamka ni sewaktu hidup dia banyak menulis novel. Dan novel-novelnya mengandungi juga novel-novel cinta. Sehingga menjadi isu di kalangan masyarakat Indonesia, di kalangan kiai-kiai, mereka mempersoalkan berkenaan dengan bagaimana seorang kiai boleh menulis tentang novel cinta. Sehingga dipanggil dengan nama yang bukan-bukan lah. Kiai Gatal lah dan sebagainya. Okay. Tapi bagi saya, itu adalah satu kebijaksanaan Hamka. Ilmu lain, bijaksana lain. Kenapa Allahyarham Hamka memilih untuk menulis novel-novel cinta? Ini kita kena faham. Dia buat benda tu bersesuaian dengan konteks zaman dia, keperluan zaman dia. Kita jangan pula pergi duduk kopi. Orang yang tak berapa cerdik, dia nampak orang lain buat, orang bagus buat sesuatu, dia copy, paste tanpa melihat konteks sama ke tidak. Kenapa Hamka menulis novel-novel cinta? Salah satu perjuangan besar Hamka, kalau kita lihat, dia adalah berkenaan dengan meninggikan martabat wanita di mata masyarakat Melayu Islam di Nusantara. Bukan setakat di Indonesia, tapi di Nusantara. Kerana Hamka melihat orang Melayu ni, dia masih ada gap budaya antara lelaki dengan perempuan. Lelaki tak faham perempuan, perempuan tak faham lelaki. Ustaz, bukan semua budaya masyarakat macam tu kan? There's always a mystery. Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. There's always a mystery. Kan? Tetapi Hamka seolah-olah macam melihat ada gap yang serius. Khususnya, dia kata di dalam pengamalan poligami di kalangan orang Melayu. Bapa Hamka mengamalkan poligami dan Hamka tak happy dengan cara ayah dia mengamalkan poligami. Bahkan ada kritikan-kritikan yang ditujukan, yang difahami sebagai ditujukan kepada ayah dia sendiri. Saya rasa kita pernah dengar kisah-kisah orang-orang dulu yang ada harta, yang banyak travel, kahwin, lepas tu cerai. Kahwin, lepas tu tinggalkan. Kahwin, dah ada anak, tak kasih nafkah. Lepas tu kahwin lagi, bagi tempat lain, kahwin lagi. Ini saya rasa agak familiar lah when we speak about early 1900s. Ataupun maybe earlier than that. Saya boleh kata early 1900 sebab kita masih ada kontak dengan orang yang hidup zaman tu. Before that, we can't speak about it. Maybe dalam kajian-kajian akademik ada. Jadi kenapa orang-orang yang dianggap sebagai faham agama seolah-olah macam aspek ini tidak diberi perhatian, sedangkan itu aspek rahmah itu. Aspek rahmah adalah titik besar dalam agama. Tetapi kenapa seolah-olah macam tidak ada rahmah di dalamnya? Wanita ni dianggap sebagai kahwin, cerai, itu macam normal. Tidak difikirkan keadaan psikologi wanita itu, keperluan dia, keperluan emosi dia, anak-anak yang ditinggalkan, terbengkalai sebegitu. Tapi yang lakukan ni orang-orang yang dilihat sebagai ada ilmu agama yang tinggi-tinggi. So Hamka macam he's dealing with this problem, like why is this happening? Kenapa masalah ini berlaku? Maka kita dah boleh faham kenapa Hamka mengambil jalan menulis novel cinta. Kenapa? Kerana Hamka nak kita raikan cinta. Ini bukan lagu yang menasih. Raikan cinta, maksud dia, we have to learn how to celebrate love in the Muslim society. Kita tidak celebrate love. Bagi kita benda ni tabu. When was the last time suami isteri dah kahwin 10-15 tahun berjalan berpimpin tangan kan? I'm guilty of that also. Kan? Sebab kita anggap macam, oh ni bukan budaya Timur. Nampak tak? Kita always say this is not Asian culture. We don't care about what Islam says about it. Kan? Kita kata ini bukan budaya Timur. So betul apa Hamka cakap. Benda ni masih frowned upon. Menunjukkan romanticism antara suami dengan isteri, of course lah, janganlah melebih daripada tu.
tapi setakat menunjukkan kasih sayang, menunjukkan bahawa kita adalah sebuah masyarakat yang meraihkan cinta, itu masih tidak banyak. Hamka kalau nak buat lecture boleh, buat ceramah, pergi masjid ceramah pasal kasih sayang antara lelaki dengan perempuan. Tapi ceramah agama ni dia ada capaian dia. Dia ada had yang dia tak boleh lepas. Certain people tak akan dengar ceramah. Certain people tidak datang masjid dengar ceramah agama. So dia fikirkan macam mana aku nak sampai kepada semua orang. Senang kata semua orang. Kenapa dengan jalan novel boleh sampai semua orang? Sebab itu jalan hiburan. Manusia mencari hiburan. Kecuali orang yang buta huruf lah. Dan di zaman Hamka juga banyak orang buta huruf. Itu juga salah satu keterhadan capaian tulisan-tulisan ni. Orang masih banyak tak tahu membaca. Tapi mungkin juga itu menjadi pencetus untuk orang belajar membaca. Sebab orang nak tahu apa jadi dengan Hayati, apa jadi dengan Zainuddin kan. Dan di dalam filem Hamka tu, ni saya nak buat review filem sikit lah kan. Saya amat menggalakkan sahabat-sahabat yang belum tengok untuk pergi tengok Buya Hamka. Kita lihat ada satu scene tu, ini sorry dah ada spoiler sikit lah kan, di mana novel Hamka ni dibaca secara meluas di kedai-kedai kopi, dan ibu-ibu, wanita-wanita pun baca sampai menangis-nangis, dan nak sampai kepada ibu-ibu, kalau dapat sampai kepada ibu-ibu, insya-Allah akan dapat sampai kepada yang lain juga. Yang faham-fahamlah kenapa saya cakap macam tu. Okey. So bagi seorang lelaki yang begitu akademik, berjaya sampai kepada ibu-ibu dan makcik-makcik, itu bukan something easy to do. It's not something easy to do. You may be able to reach orang yang berada di universiti, orang yang suka ilmu, suka buku, suka perbincangan tahap tinggi. Tapi nak sampai kepada orang yang tak minat benda-benda macam ni, dalam masa yang sama you dapat menulis tafsir, dalam masa yang sama you dapat tulis buku akademik, itu menunjukkan luasnya minda dia. Dia faham marhain, dalam masa yang sama dia faham orang-orang yang boleh berfikir aras tinggi. Jadi dia tulis novel cinta supaya orang Melayu menghargai perempuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, sister boleh duduk dekat atas kalau nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kecerdikan Hamka ni dia masuk ke industri hiburan. Kalau hari ni mungkin orang terfikir untuk buat filem lah, tapi pada waktu itu filem tidak berapa mudah untuk dibuat, maka dia fokus kepada membuat novel, menulis novel. Dan novelnya itu puitis. Novelnya itu membangkitkan penghargaan lelaki kepada perempuan. Okay? You see, adakah genre yang sama ni sesuai untuk zaman kita? Saya tak pasti. Kemungkinan zaman kita ini, daya tarikan dia not so much romance, tetapi jenaka mungkin. Tetapi lawak. Tetapi cerita-cerita heroism berbanding dengan love story. So this is what I want to convey. Hikmah dan kebijaksanaan seorang ulama untuk memahami konteks di mana dia hidup di dalamnya dan act accordingly dengan cara yang paling tepat. Itu dipanggil sebagai hikmah. Dan saya melihat ada hikmah yang tinggi kepada Buya Hamka. Dan tak ramai ulama yang ada kemampuan begitu. Okay? Macam saya kata tadi, ada ulama yang dia dapat crowd daripada kalangan ulama sahaja. Ada ulama yang dapat crowd hanya daripada orang awam sahaja. Tapi tak ramai ulama yang dapat crowd daripada kedua-duanya sekali. Dapat crowd ni bukan nak jual buku. Tak. Dapat crowd ni sebab ada concern yang serius dan jujur kepada masyarakat. Nakkan diorang jadi baik. Nakkan masyarakat berubah. Bagi siapa yang nak faham lebih tentang Buya Hamka ni, boleh dengar lecture-lecture oleh Profesor Khairuddin Al-Junaid. Yang Alhamdulillah sekarang ni dah masuk Universiti Melaya. Dia Profesor Tusoho dekat Singapura dulu, US. Sekarang ni sudah berpindah ke sini. Saya cadangkan dengar lecture-lecture dia dan baca buku-buku dia tentang Buya Hamka. Sebab dia punya kupasan itu dalam dan pembacaan dia terhadap tulisan Buya Hamka sangat luas. Buya Hamka telah menulis lebih kurang 116 ataupun 118 buah buku. Okey. Dia tulis satu buku ni bertajuk Tuan Direktor.
Itu juga menceritakan tentang perbezaan kasta dalam masyarakat Melayu yang ada, perbezaan darajat. Di bawah lindungan Kaabah, tenggelamnya kapal Van de Beek. Dan dia tulis tafsir Hamka itu, tafsir Al-Azhar itu di dalam penjara. So bila you dengar cerita Hamka, you dengar macam cerita ulama silam. Yang Allah sentiasa bangkitkan sepanjang sejarah. Ada orang macam ni. Dan dia dalam masa yang mujahid. Dia sempat dapat berjuang melawan Belanda, kan? Dan berdiplomasi dengan Jepun. Attitude dengan Belanda berbeza dengan attitude dia dengan Jepun. Ini interesting untuk kita belajar hikmah seorang ulama. Yang penting message dia sampai, dan sekarang ni sedang ada revival. Orang mula minat balik kepada karya-karya Hamka. Selepas dia meninggal pada tahun 1981 ke 82. After 30 plus years. More than 40 years actually. Dah ada kebangkitan untuk baca. Ini karya alim yang ada concern kepada masyarakat dia, dan kita dapat lihat concern tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati roh almarhum Buya Hamka. Semoga setiap patah huruf yang ditulis Allah jadikan dia sebagai kebaikan yang Allah ridai, dan semoga kita dapat manfaat daripada karya-karya beliau dan dapat jadi inspirasi. Kalau kita tak dapat jadi macam dia, mungkin anak kita, mungkin masyarakat kita, mungkin kawan kita, mungkin jiran kita, mungkin anak saudara kita, kita mesti ada that kind of dream. Ya. Bila Buya Hamka tulis tafsir Al-Azhar tu, ia diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar sebagai satu tafsir ulung Melayu. Bayangkan, dia punya pendidikan tak lepas, dia tak habis sekolah. Itu yang menarik dia. Tak masuk universiti pun. Dia tak sampai level periu pun. Tak habis sekolah menengah pun. Can you imagine? Can you imagine the power of his mind? Kerana kecintaan sungguh-sungguh kepada ilmu tu, tak kira you habis sekolah ke tak habis sekolah ke, kalau you manfaatkan minda yang Allah bagi, you boleh jadi ulama, you boleh jadi alim. Pada zaman dia banyak orang jadi kiai selepas itu melalui sistem pendidikan yang formal, tapi dia tak sampai habis. Tapi pencapaian dia, kita kata, lebih impactful daripada ramai orang. So don't come to me and say, alah ustaz boleh lah, ustaz kan. Tak boleh. This kind of excuses tak terpakai. Okay. So siapa yang belum tengok, saya amat menggalakkan bawa keluarga, tapi mungkin budak-budak blur sikit lah. Anak-anak remaja insya-Allah dah boleh faham. Ya. Kemudian lepas tu diberikan title tu, bukan dia melalui proses formal belajar. Orang belikan dia. Orang berikan, astagfirullah. Orang berikan dia. Ada je ulama-ulama hari ni yang macam tu. Dia orang tak masuk universiti, tapi karya mereka diiktiraf oleh profesor-profesor universiti, maka mereka berikan mereka honorary PhD ataupun honorary professorship. Sebab orang alim dikenal bila dia tengok orang alim. Orang ni patut dihargai dan diiktiraf keilmuan dia. So, orang berikan pengiktirafan. Okey? Baik.